Di sekian-sekian tempat ada satu hadis, hang boleh pergi kat orang ni. Kalau dia pi tu jumpa dengan orang tu, contohnya orang tu tengah bela kambing. Kalau waktu dia tarik kambing dia bagi makan atas telayang tu, dia pakai kain melekat dia gulung. Contoh. Lagi kambing tu turun makan rumput kat tarik, lagi tinggi dia gulung kain dia. Last sekali dengan baju tak pakai, kausah rumah dia. Kausah rumah dia. Bila dengan baju tak pakai ni gulung kata terangkat atas pada lutut. Dah pasal apa mu ayat makin sampai tak sampai. Kalau tidak kain basah. Betul hak atas pula gulung makin besar, gulung makin terlendeh. Terlendeh bawah pada pusat. Bila seorang ulama hadis ni memang tengok, tak ada nak ambil hadis, tengok dia punya personality tu pun dah kategori orang yang bermasalah. Ulama hadis dia ambil kira tu. Ataupun contoh tu nampak kan? Nak abang bagi faham tu lah senang. Ataupun dia ni jenis orang bahasanya fudulul kalam. Fudulul kalam terlajuk cakap banyak. Dia duduk tak mana pun dia seorang je sembang. Sebut isu apa pun dia seorang je sembang. Macam dia seorang je pandai. Jenis orang cakap banyak ni kadang-kadang bela semua dia cakap betul. Kadang-kadang bela semua cakap tu kena gaya dia tak benda tentu. Sebab itulah ulama hadis ni dia jaga muruah dia, jaga akhlak dia. Sebab sampai pernah dulu lah ada satu tempat sepi. Kalau duduk dalam kedai kopi tu sembang pumpang, tengok isu sahabat, dia punya syarah isu sahabat tu sampai orang lain tak nak sembang. Atas kepala berkawan. Bila dah lama-lama orang kenal, orang masuk kedai bagi salam, beli kuih balik. Kalau duduk tak ada sembang, pakai tak balik. Nak minta balik berapa payah? Nak berhenti sembang tak berhenti. Orang dia rajin baca, tapi bila dia sembang susah nak berhenti. Kadang-kadang bila sembang tak susah nak berhenti, dia banyak cakap ni. Ada satu ketikanya cuek orang tu sikit, cerita orang tu sikit, jadi bertambah-tambah. Kadang-kadang ada hak betul, ada tak betul, dapatlah panggung. Dapat panggung seorang sikit hak benda tak elok. Jaga tak elok tu. Jadi yang dikatakan di sini apa? Orang yang dituduh berdusta. Kadang-kadang nampak perwatakan tu bagus dah. Kalau kita cerita ke orang, dia pun tuduh dia ni yang seleweng duit ni. Duit mana? Alah, duit masjid tu lah. Aku tengok waktu duit masjid, memanglah rumah dia tu masjid. Bila dituduh aja macam tu, habis. Kelas dia tak sangka. Hak orang pergi masjid kerak pun boleh seleweng, bukti tak ada lagi. Ni baru dituduh. Sebab tu ceritanya bila datang satu berita pada kita, fatabayyanu, selidiklah ia. Sebelum kita cakap pindah berita tu kepada orang lain, dengar dia tu, woi, dia apa tu dah Pak Haji tu sanglak duit masjid 30,000 pelari duit. Kan? Macam mana dia buat, tak ada pakat dengan akaun bank, dia pindah akaun masjid masuk dalam akaun dia. Lepas tu pula duit tu ada, bukan akaun dia pindah pula cepat-cepat duit tu ke orang. Dekat akaun dia tu macam ada bekas masuk je. Ni nak buat cerita ni. Bila macam tu punya keadaan, baik kita dengar berita ni, hang ni bercakap betul ke? Betul tak betul kena pergi siasat tengok. Nak siasat, kita kalau orang yang bukan ahlinya jangan duk campur hal lagi. Okey, kalau kata maklumat tu kita dapat dalam keadaan orang lain tak tahu, pergi jumpa jatah kuasa masjid, pengurusi masjid, sembang ataupun apa-apalah. Masjid tu duduk masjid susah nak selebing. Tapi setakat kata kasut kayu nak balik rumah senang. Turun masjid pada belajar tu kata pantai dah rumah. Tu kecil sangatlah, kecil besar tak kira. Yang pentingnya sekarang ni bila dah keadaan kita macam tu, kita pergi jumpa dengan orang yang berhak ambil tindakan. Okey, apa jom kita pergi tengok, check dalam akaun. Ada ke tak ada? Tengok. Ni ada suruh 30,000 duit masjid. Kita baru update buku tadi je. Hang dapat berita ni pada siapa? Itu dia. Sebab tu kita cermat. Dapat berita pindah. Tapi kita yang pindah. Baik, seterusnya syarat yang kedua. Hadis ini telah dimasukkan kepada suatu dasar yang dapat dipegangi dengan erti memegangnya
atau menggunakannya tidak berlawanan dengan dasar hukum yang telah dibenarkan, atau tidak masuk kepada satu hukum yang tidak mempunyai asal sama sekali. Allahu Akbar, ayat ni pelik sikit. Baca pelan-pelan. Maksud dia ada belah kanan tu, tapi dia punya ibu tunggunya ke sini. Dia kata hadis ini dapat dimasukkan kepada sesuatu dasar yang dapat dipegangi dengan erti memegangnya atau menggunakannya tidak berlawan dengan dasar hukum yang telah dibenarkan. Maksudnya, kalaulah ada satu hadis kita jumpa, kemudian hadis tu ceritanya sama dengan hadis-hadis yang lain berkenaan dengan hukum tersebut, dia tak berlawan dengan hukum asal daripada hadis sahih ni, tak berlawan, maka hadis tersebut boleh dipakai. Nah, hadis tersebut boleh dipakai. Yang dasar dia ada hukum daripada hadis sahih tu, okey, tak apa, yang tu kekal. Hak yang ni dia kata, bila dah kita katakan contohnya sembahyang duha tu sunat, contoh sembahyang sunat, buat mari pula hadis-hadis berkenaan sembahyang duha dan ataupun apa-apa yang berkaitan, tengok-tengok tak berlawan dengan hadis yang sahih tadi, maka hadis dhaif tadi boleh dipakai. Itu maksudnya. Atau tidak masuk kepada satu hukum yang tidak mempunyai asal usul sama sekali. Jadi hak atau tu saya tak mahu cerita lagi. Kita pergi kepada bawah supaya tidak menjadi pening kepala tuan-tuan dan puan sekalian. Kita baca huraian dia, hak yang huraian nombor 2 ni. Dengan ada huraian nombor 2 ni lebih nampak dan jelas, sebab ayat yang nombor 2 tu tersangat padat dia punya ayat dia tu. Nak rongkai tu susah sikit. Baik. Misalnya sembahyang sunat duha telah ditegaskan sunatnya oleh beberapa hadis yang sahih menjadi dasar atau asalnya. Boleh faham tak? Maknanya sekarang ni kita dah buat sembahyang duha pagi-pagi tu, baik. Cerita sembahyang duha ni sebenarnya telah ada dalam hadis sahih yang telah ditetapkan hukum sembahyang duha ni adalah sunat. Nah, baik. Dan ada juga hadis-hadis yang dhaif yang menceritakan kelebihan-kelebihan sembahyang duha. Maka kalaulah hadis yang asal, hadis sahih telah menceritakan hukumnya sunat, yang mai cerita fadilat lebih kurang dapat apa, hak ni tak ada masalah untuk kita pakai terus. Faham tak? Hadis dhaif tu tak ada masalah, boleh pakai terus. Okey, seterusnya. Tapi jagalah tu hak yang jangan hak yang mula tadi tu. Kemudian, apa pula hadis yang dhaif yang menerangkan keutamaannya dan faedahnya sembahyang itu? Lepas kita jumpa hadis dhaif tu cerita apa? Cerita fadilat sembahyang duha, faedah sembahyang duha, kan? Contohnya lah, kalau saya katakan sini, kalau ikut tuan-tuan biasa dan puan biasa dengan kat lain, ya, sembahyang duha ni yang kata sembahyang yang pembuka pintu rezeki. Sebab doa minta murah rezeki. Dan sembahyang duha ni sembahyang pintu ketenangan. Siapa yang sembahyang dia, insya-Allah dia akan beroleh ketenangan dalam tempoh 24 jam hari yang dia buat tu, insya-Allah. Saya sebut ni secara umum je, saya tak sebut hadis yang menceritakan tentang tu. Baik. Hadis dhaif ini boleh dipakai kerana hukum sunatnya telah ditetapkan oleh hadis sahih sebagai asal hukum. Dan ia hanya mengikuti hadis sahih itu sahaja untuk menerangkan keutamaan. Dia jadi ekor penerangan kepada hadis yang asal, yang hadis sahih itu. Okey, baik. Termasuk dalam pengertian ini hadis-hadis tentang keutamaan sembahyang. Ada juga hadis-hadis dhaif cerita tentang kelebihan sembahyang. Kelebihan sembahyang bukan dalam hadis. Hukum sembahyang, wajib sembahyang bukannya dalam hadis sahih saja. Yang asalnya datang dari Quran. Antara Quran hadis sahih mana besar lagi? Besar lagi Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah sumber utama. Kan ya? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya innas salata, sembahyang itu kanat 'alal mu'minin, ada sembahyang itu ke atas orang beriman, kitaban mawquta, satu ketetapan yang berwaktu. Maka kita wajib sembahyang berdasarkan arahan Quran bila masuk waktu.
Maka hadis sahih menceritakan tentang sembahyang banyak. Hadis dhaif menceritakan kelebihan sembahyang banyak. Tak ada masalah nak pakai hadis dhaif tu. Pasal apa? Ibu asal hukum sudah datang dalam Quran dan hadis sahih. Macam tu cerita dia. Lagi, puasa dan zakat yang asal amal-amal tersebut diterangkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Ceritanya gitu. Nampak tak ada huraian ayat kedua tu? Bila baca dia punya mata dia saja nombor 2 tu memang tak nampak jalan kita nak baca. Jadi berbelit sikit. Tapi bila kita baca huraian, oh macam tu ke cerita dia. Baik. Yang ketiga, jangan diiktikadkan di waktu menggunakan hadis dhaif bahawa Nabi SAW ada mengatakan supaya terpelihara daripada membangsakan, iaitu menisbahkan kepada Nabi SAW apa yang Nabi tidak kerjakan dan sabdakan. Jadi dari segi orang kata kecermatan ulama hadis, khususnya Ibn Hajar Al-Asqalani, sama juga dengan pandangan yang satu pandangan yang kita baca tadi. Ketika mana kita gunakan hadis dhaif, jangan i'tiqad dalam hati kita, ni kita nak beramal hadis dhaif ni, baca-baca dapat satu hadis, kita nak beramal. Kita i'tiqad, aku beramal ni kerana Nabi sebut dan Nabi kata. Faham tak? Yang tu tak mau. Jangan nak amal ayat dia, amal maksud dia, tapi jangan i'tiqad aku beramal ni kerana Nabi kata dan Nabi buat. Sebab hadis dhaif ni dia punya ujung pangkalnya tidak kuat sebagai dipegang sebagai sumber hukum, maka eloklah kita pakai pandangan ni kalau nak pakai. Nak pakai tak apa, tapi jangan ambil i'tiqad dia bahawasanya itulah yang dibuat oleh Nabi. Sebab saya bimbangnya macam ni. Saya juga termasuk di kalangan orang yang tidak mempunyai kekuatan ilmu hadis untuk membahaskan hadis-hadis yang ditulis dalam kitab-kitab, sama ada Jawi ataupun kitab Arab. Kalau kitab Arab kebanyakannya dah ada nota kaki. Hadis ni riwayat Bukhari, muka surat sekian-sekian. Hadis ni riwayat Muslim, muka surat sekian-sekian. Tapi dalam kitab Jawi kita kadang-kadang tak, dan ulama-ulama kita yang mutaakhir ni nak semak, nak tahqiq balik. Dan kita tak tahu jam pakainya, cuma kita tengok nama Syekh Fatani, nama ulama-ulama hebat, kita ambil pakai. Tak ada masalah nak ambil pakai, tapi pada saya, untuk zaman kita yang mengaji macam hari ni yang saya sebut hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu semua tu, eloklah setiap kali nak beramal walaupun satu hadis, tanyalah mereka yang ahli jika mampu untuk nak beramal dengan dia. Supaya apa? Kalaulah benar itu kata-kata Rasulullah, ketika mana kita beramal, kecintaan kita kepada Rasulullah akan bertambah hebat. Memang aku buat ni memang Rasulullah buat sungguh. Memang aku buat ni Rasulullah amal sungguh. Memang Rasulullah buat ni Rasulullah kata sungguh. Macam tu kita hendak. Jangan lepas saya cerita ni, tuan-tuan ni orang balik, nak ikut dah. Nak amal tak ada masalah. Tapi jangan bola hati sebagai satu i'tiqad kata yang ni lah yang Nabi buat. Kerah anak-anak, hai, hampa yang ni jangan tinggal. Contohnya, ni contohlah, ada hadis kata hadis yang seperti saya sebutkan dulu. Malam ni Syaban, pakat kerah anak nantu habis pergi masjid buat ayat seorang sebetul. Kan? Pakat kerah. Kalau hampa tak pi dah, tak dapatlah baca Yasin 3 kali di masjid ramai-ramai. Besar ganjaran baca Yasin tu. Pasal apa? Lagi banyak baca Yasin, lagi banyak pahala sebab huruf Quran tu banyak. Disuruh ke baca Yasin 3 kali malam Syaban? Tidak disuruh secara jelas. Yang ada Nabi sebut apa? Ni masuk dalam internet, esok rayuk dah satu krian, satu dengar rayuk. Merata tempat orang buat. Saya kata yang Nabi sebut ialah idza jaa lailatul nisf min Sya'ban, bila datang malam Sya'ban, sumu naharaha wa qumu lailaha. Bila datang malam Sya'ban, puasalah kamu di siang hari dan bangunlah malam pada malamnya. Yang tu yang dibuat oleh Nabi. Ustaz, kami tak ada bangun malam, kami dah baca Yasin yang ramai-ramai, buat apa lah. No comment. Saya kata tak boleh jadi haram biru habis. Saya kata yang Nabi sebut macam tu. Pada saya sebagai orang mengaji, ambil yang Nabi sebut. Nak baca tak apa. Cantiknya siang tu kita puasa, malam sekali kita qiyamul lail, dapat 2 rakaat tahajud macam malam biasa kita buat, jadilah. Boleh dapat sembahyang hajat 2 rakaat, jadilah. Macam tu cerita dia. Tapi kalau kata nak upi ayam betul banyak-banyak, saya tak larang.
Tapi dengan keadaan bacalah Yasin itu dengan keadaan apa? Baca begitu, jangan ekspres. Jadi khalifah, tengok makmum potong khalifah sudah dulu. Masa bila makmum baca jadi sudah dulu, nampak tak cantik lah. Biasanya kalau khalifah dia baca cantik kan, baca dengan tertib, baca dengan tajwid elok. Ditakdirkan pula tengah nak malam tu mikrofon tak apa nak bagi kokak tak payah pakai mikrofon kat tepi, sedap-sedap makmum habis 2 kali, habis tu imam 2 kali. Jaga dia tak. Walau macam mana pun itu terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tak mau komen apa-apa. Dia benda amalan masyarakat ni kalau dia komen tak jadi harupi-harupi. Kan? Tapi dari segi ilmunya Nabi suruh buat apa hal tu? Nabi suruh puasa sehari, bangun sembahyang malam seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sambunglah kita sikit lagi. Ya. Kira apa dah? Apa 11.30? Kira apa? Jangan tidur lah. Jangan tetap kira apa? Jangan siapa pukul 10? 10.30. Jangan balik terima kuih. Waktu betul tu. Betul, nasib baik. Kalau tidak tambah sejam ambil. Okeylah. Jadi nak cerita bagi macam itulah cara kita nak beramal dengan hadis dhaif. Baik. Sebagai orang kata selingan yang terakhir daripada saya nak ambil satu hukum daripada kitab tajwid yang pernah tuan-tuan beli, perempuan beli ni, berkenaan dengan satu hukum. Tak apa. Ni sekadar orang kata perbincangan untuk pengetahuan. Baik. Dia teramat bagi rapat dengan kerja saya di sekolah. Sebab saya di sekolah kena mengajar Al-Quran pada budak-budak. Yang budak-budak wajib menghafal Quran surah tertentu. Dan yang masalahnya pelajar-pelajar yang wanita yang uzur. Okey, dengar kita baca. Hukum membaca Al-Quran atas orang yang berhadas. Boleh tak orang yang berhadas baca Quran? Sepakat ulama membolehkan orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran dan disunatkan berwudu. Aman. Okey. Tetapi mereka telah berselisih pendapat bagi orang yang berhadas besar. Di sini dinyatakan pendapat mazhab imam-imam mujtahid. Yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan haram walaupun sedikit pun tak boleh baca. Baik. Mazhab Maliki menyatakan harus kalau bacaan yang sedikit. Harus bacaan yang sedikit. Ada riwayat yang lain dibolehkan tanpa syarat. Kita baca Pak mazhab tak apalah untuk mengetahui. Yang ketiga, mazhab Hambali mengatakan haram. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, jika sekiranya perempuan yang haid itu berhajat kepadanya iaitu nak baca Quran, maka tidak perlu tunggu suci, diharuskan. Kalau ada hajat sungguh terpaksa baca Quran, barangkali lah ni andaian saya, kalau orang yang kena gangguan terpaksa cari kekuatan dalaman untuk pertahan diri dia, barangkali pendapat ini boleh dipakai. Ya. Baik. Yang keempat, mazhab Syafi'i pula terbahagi kepada 2 pendapat. Huraiannya seperti berikut. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i menyatakan haram walaupun sedikit dengan niat membaca Al-Quran. Jelas no? Tu tahu kalau haram. Pendapat ini telah disepakati oleh Imam Nawawi dalam Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ar-Ramli. Mereka berdalilkan hadis Rasulullah SAW, antaranya la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Quran, rawahul Baihaqi. Janganlah hendaknya orang yang berjunub dan orang yang haid itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Baihaqi. Maknanya tu dia punya hadis larangan tu. Yang keduanya, sabda Rasulullah SAW, la yaqra'il haidu walan nufasa'u minal Qur'ani syai'a, rawahu Ad-Darqutni. Janganlah hendaknya orang yang haid dan orang yang nifas itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Baik, perhatian.
Kalau siapa yang beli kitab ni muka surat 61 dan muka surat 62 lah. Yang lidah itulah. Baik. Jangan perhatian, kedua-dua hadis tersebut adalah hadis dhaif, iaitu lemah di sisi semua ulama hadis. Nampak tu? Ni kita nak kaitkan dengan benda kita belajar ni dengan hukum yang kita pakai. Sebagai pengetahuan, segala pengetahuan. Jadi pandangan pertama berdasarkan hadis ni, kata Imam Syafi'i adalah haram membaca walaupun sedikit. Dengan niat nak baca Quran. Niat baca Quran pun tak boleh. Baik, berdasarkan dua hadis tadi. Pandangan yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan harus bagi orang yang berhadas besar membaca seluruh Al-Quran. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Ayab Syarhul Ubab, bahawa Ibnu Munzir dan Ad-Darimi memilih apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dan lainnya, bahawa boleh bagi orang haid membaca seluruh Al-Quran. Imam Bukhari juga ada meriwayatkan pendapat Ibnu Mas'ud ini, bahkan nampak Imam Bukhari juga ada meriwayatkan pendapat Ibnu Mas'ud, dan bahkan beliau sendiri berpendapat seperti ini. Baik, jadi ceritanya macam mana itu saya baca, saya habislah bagi supaya tak tergantung. Mereka menolak hadis-hadis yang dinyatakan tersebut untuk dijadikan sebagai hujjah kerana kedudukan martabat hadis tersebut sebagai hadis dhaif secara sepakat ulama hadis. Mereka berhujjah bahawa pada zaman Rasulullah SAW ramai wanita yang kedatangan haid. Jika sekiranya diharamkan ke atas mereka membaca Al-Quran sebagaimana diharamkan sembahyang, maka tentulah baginda telah menerangkan kepada umatnya serta mengajarkannya kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada seorang pun daripada ummahatul mukminin yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa diharamkan ke atas perempuan haid membaca Al-Quran. Seminit lagi saya baca habis, kita bincang ni. Maka dengan hujah tersebut, mereka berpendapat bahawa tidaklah diharamkan atas perempuan yang haid membaca Al-Quran. Kesimpulan, ni pengarang dia kata apa? Saya katakan bahawa jika seorang itu jarang membaca Al-Quran atau membacanya kerana sesuatu majlis tertentu, sama ada majlis kesyukuran atau sebaliknya, maka pendapat yang pertama layak baginya. Kalau jarang baca, jarang baca, jom kita pergi baca Yasin Zat, sekali-sekala baca. Pandangan pertama elok ada pakai. Ni pandangan pengarang ni. Adapun jika seorang itu membaca Al-Quran setiap hari atau menjadikan Al-Quran teman hidupnya, maka harus baginya membaca Al-Quran ketika haid atau nifas berdasarkan pandangan yang kedua. Tetapi bagi mereka yang berjanabah, dilarang kerana mereka boleh bersuci mandi hadas pada bila-bila masa tanpa tempoh yang tertentu. Allahu a'lam berdasarkan ni. Jadi cerita dia gini. Sewaktu saya bermesyuarat dengan pegawai-pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia berkenaan, kalau saya tak bagi pelajar-pelajar saya yang datang ke uzuran untuk menghafal Quran dan ulang surah-surah yang nak dihafal sejumlah 255 ayat 8 surah. Sajdah, Yasin, Waqiah, Ghasyiyah, Nuh, dan ada beberapa surah lagi. Apa akan jadi kepada mereka? Memanglah hukum asalnya memang saya teramat hormat, memang saya hormat sampai hari ni. Saya tanya pegawai di kementerian, macam mana boleh hari ni? Ni 2 minggu ni dia uzur, kadang seminggu dia uzur, tinggal tak ulang ni, macam mana jadi ni? Tolong bagi pandangan sikit. Maka salah seorang daripada pegawai yang daripada JAKIM datang bagi pandangan. Dia kata sebenarnya kami di JAKIM pun mengharuskan pelajar-pelajar kami membaca dan ulang ayat-ayat Al-Quran ketika mana mereka uzur. Sebab 13 juzuk nak mengulang bukan satu perkara yang mudah untuk orang-orang yang menghafal Quran. Itu di JAKIM. Maka bila balik ke sekolah, saya cerita pandangan tu pada pengetua, dan pengetua boleh terima dengan baik. Pasal apa? Pasalnya saya takut jadi isu antara saya dengan ibu bapa. Mak bapa akan pelik tengok
anak aku ni tak sembahyang tapi duk ngaji Quran, siapa ajak dia macam ni tak? Akan jadi masalah timbul. Jadi bahawa saya ambil kitab ni, tunjuk pada pelajar-pelajar saya kata baca dan lebih faham, kemudian balik habaq pada mak dan ayah. Tapi kalau mak ayah berkeras tak bagi juga, ikutlah mak ayah. Tapi dengan syarat ayat yang kamu ngapai hafazan depan saya jangan bagi lupa. Waktu sihat elok jangan bagi lupa. Itu kes yang berlaku. Ni saya tak cerita untuk kebenaran perempuan tak, ni cerita kes anak murid saya. Ya, baik. Suasana yang kedua dalam muzakarah haji baru ni di Kuantan juga membincangkan masalah tajuk ni, tajuk haid bagi wanita. Adakah wanita yang kedatangan haid boleh membaca maksurat ataupun tidak? Persoalan. Kan. Jadi kalau ikut kebanyakan muqaddimah ayat-ayat maksurat adalah ayat-ayat Al-Quran. Tak? Fatihah, Al-Lamin, ayat kursi, dan Ibrahim, itu semua Al-Quran kan? Jadi setakat yang saya ada dalam muzakarah, tengok yang dijawab oleh Dr. Anissa, apa syarah Muslim Melayu lah tak silap ya. Dia jawab, maka diharuskan bagi wanita yang uzur untuk baca maksurat di tanah suci Mekah, mengisi kelapangan masa yang ada, yang betul-betul tak boleh buat puasa dengan sembahyang saja. Okey, yang kita faham asalnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka berdasarkan pandangan itu, jika ada pandangan yang terbaru tidak mengharuskan yang di luar pada pengetahuan saya minta maaf. Sebab itu disebut secara umum dalam muzakarah yang didengar oleh peserta-peserta muzakarah lebih kurang dalam seramai 400 hingga 500 orang lah di Kuantan. Ya, maka saya didatangi dengan beberapa panggilan telefon daripada pelajar saya MRSM, tahu sebut MRSM mana? Dia kata, Ustaz, kami kat sini kami kena baca maksurat tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Uzur ke tak uzur ke, Ustaz suruh baca juga. Okey. Maka bila lepas saya balik daripada muzakarah ni, saya jadi lembut sikit. Bila tidak, memang saya pun tak apa nak bagi. Takut benda ni berlibat dengan haram, dosa kan, baca kan, hukum kan. Tapi bila dah diceritakan macam tu, maka saya kata oleh kerana Ustaz hang pun mengaji juga, saya pun faham macam mana Ustaz. Okey, bacalah maksurat dalam keadaan niat di. Okey, itulah jalan untuk menyelamatkan kita daripada berlaku pertembungan hukum. Kalau ikut tradisi kita, kita pakailah tradisi yang macam mana kalau jarang-jarang baca Quran, sekali-sekala baca Quran, pakailah hukum yang pertama. Tapi kalau untuk pelajaran, untuk ingatan Quran, hafazan Quran, macam kes cerita tadi, maka hukumnya sudah boleh. Sebab itulah keistimewaan agama Islam ni, apa dia? Dia panggil, dia ada keistimewaannya, dia panggil murunah. Murunah dalam bahasa Inggerisnya fleksibel. Orang kata dia boleh berlaku lenturan pada hukum. Lenturan pada hukum ni maksudnya macam ni, kan? Kalau asalnya kita lalu atas titi tu tegak straight kan. Tapi ada kala kita lalu titi tu boleh bentuk. Maksudnya ada kala hukum ni, dalam hukum masalah furu', masalah cabang-cabang hukum syarak ni kan, dia boleh menerima hukum dalam keadaan berdasarkan kepada suasana dan keadaan orang yang beramal dan tempat pada ketika orang yang beramal. Sebab itulah hukum hakam ni tak pelik kalau kita kata 5 tahun dulu, 10 tahun dulu pergi kursus haji cerita bersentuh wuduk batal lelaki perempuan kena tukar mazhab lain. Tiba-tiba sekarang sudah boleh pakai pandangan dan Syafi'i qaul marjuh yang menyatakan boleh bersentuh lelaki perempuan dengan syarat tidak syahwat dan bukan saja dicari. Asal hukumnya cukup bertembung, ni haram ke, sentuh je batal. Tapi sekarang sudah jadi satu suasana yang baru, ilmu perkembangan baru, hukum berbeza mengikut keadaan. Bukan setakat Masjidil Haram saja, sampai ke hotel. Bukan setakat hotel Mekah dengan Masjidil Haram saja, malah sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah pula Masjid Nabawi juga dikembangkan sampai hotel. Tak susah sangat nak jaga wuduk. Kalau tidak tak dapat guna wuduk kita. Walaupun di Madinah tidak ada syarat wajib tawaf masjid. Kalau ada syarat wajib tawaf masjid kan? Masjid Nabawi pun dah luas kan? Nak jaga nak ambil wuduk tu susah, ramai-ramai kan. Kadang-kadang kita nak jaga amalan kita dengan syarat tanpa syahwat dan juga tidak kita pergi cari dengan sengaja. Dan yang terbaru lagi, jumpa pula lagi boleh pula dalam berasa-rasa atas ke Mina ke Arafah tu, oleh kerana nak ambil wuduk kena beratur susah panjang, ayat susah, maka dibolehkan juga. Dia panggil rukhsahnya kat situ. Maka begitulah perkembangan hukum bagi orang yang berladang.
jar. Ambil tahu, siapa yang belajar ambil tahu, maknanya semakin hari dia beramal dengan hukum agama ni bukan makin susah, tapi makin jadi mudah. Tapi bukan saja-saja cari mudah. Balik main Malaysia, pi pekan pasal malam Jumaat, kan? Pi ada sentuh-sentuh nak masjid, Allah agak sembahyang. Yang tu tak masuk Pasal malam tu kita bicara dah. Memanglah terpaksa nak redahan. Tapi luar pada lagi, kalau masa nak semayang lagi ada 500 orang tu pernah kolah orang. Mungkin hukum tu terpakai kat Malaysia kot. Tapi kalau dalam keadaan tidak kolah, tak ada orang pun ambil untuk lain sebab tu hukum hakam yang ada di Islam ni, bagi orang yang alim qawaid fiqhiyah, alim fiqh dan berkembangnya ilmu itu, menyebabkan sampai tu ketikanya jangan dia kata hang ni biar tu dulu, hang kata tak boleh lah, hang kata boleh. Bukan masalah main-main, masalah kebolehan hukum mengikut kesesuaian masa dan tempat yang ada. Taghayyurul ahkam, berubahnya hukum bi taghayyuruz zaman, dengan berubahnya masa. Dan apa yang saya cerita tadi, yang dalam ini hadis dhaif berkenaan haid tu, maka berdasarkan ada pandangan hadis yang dhaif ni, maka ada kelonggaran untuk kita ubah pakai pandangan yang mengharuskan. Kalau tak ada hadis dhaif, pakai tak payah sampai sudah lah kita. Tu gunanya tu. Kita belajar supaya apa? Supaya apa yang kita buat di atas dasar ilmu hilang ragu-ragu, hilang was-was sepanjang kita beramal menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cukuplah pada itu insya-Allah. Jika ada ruang lepas ni, tuan-tuan nak soal jawab dengan saya. Tapi bila cerita bab ulumul hadis ni teramat takutlah rasa saya, sebab soalan-soalan yang tidak saya mahir dan saya bukanlah ahlinya. Cuba hari ini kita datang untuk mencerita dakwah dan berkongsi maklumat sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, diucapkan kepada Fadil Ustaz Jalan dalam yang beliau berkenaan tentang hadis dhaif. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat faham, dan yang paling penting kita dapat memastikan kesahihan hadis terlebih dahulu sebelum kita beramal tentang hadis itu. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah pada esok hari di Paksi Bandar Baru kita ada kuliah oleh Ustaz Wahizat, insyaAllah. Di Paksi Terak Ustaz Yusuf Awang, besok juga di Paksi Terak, insyaAllah. Dan pada hari Ahad ini, minggu yang pertama, Ustaz Majdi, insyaAllah, di Paksi Limau Teban. Dan di sini kuliah kita di Paksi Balik Limau, minggu yang pertama, insyaAllah. Fadil Ustaz Jalan akan bersama kita sekali lagi, InsyaAllah. InsyaAllah, membicarakan kitab Mutiara Ilmu Akidah, InsyaAllah minggu depan. Kitab Mutiara Ilmu Akidah. Baik, jadi sebelum saya nak menangguhkan majlis ini, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Alhamdulillah atas sumbangan yang telah tuan-tuan lakukan untuk kita menambah baik kemudahan dalam dewan kita ni. Alhamdulillah, hari ini kita dapat, buat kali pertama kita dapat gunakan balik LCD kita, dan telah dipasang secara permanen kat sana, dan juga LCD atas sana, dan dua speaker yang kat luar, dan speaker ni telah dibuat main ke kiri kanan, dan kita telah pasang satu box di sini, dia punya tempat simpanan power amp kita. Saya sukalah untuk memaklumkan sekali lagi bahawasanya ini semua adalah harta hak milik Paksi, hak milik Paksi Krian. Okay. Cuma kita sepanjang mana kita beroperasi di kelas Balik Negong ni, kerana semua barang-barang ni kita akan letak di sini, dan siapa yang ingin menggunakan kemudahan-kemudahan ni, mungkin kita akan minta mereka berhubung dengan kita. Kita akan bagi bentuk dalam keadaan sewa. Itu cadangan yang ada. Tapi kadar semua tu nanti pihak Paksi akan bermusyawarah lain benda tu. Cuma nak beritahu kata hak milik tu adalah hak milik Paksi.
Cuma kita tetap kat dewan ni selama mana kita beroperasi di sini lah, insya-Allah. Sebab kita bimbang juga, takut niat kita, hasrat kita nak guna untuk benda baik. Nanti kalau kita biar lepas tangan pun pergi kat dewan ni semua, takut ada orang yang buat untuk benda-benda yang tak elok. Dia buat pertandingan kilauan emas sekarang ni, apa jangan buat pasal lah. Jadi kalau pun kita setuju untuk buat sewa, kita akan buat garis panduan lah, insya-Allah. Dan tiada hitam putih dah lah untuk syarat-syarat untuk nak guna-guna kemudahan ni lah. Dan kita pun mengalu-alukan lah untuk penduduk sini, kalau siapa yang mungkin nak buat mesyuarat, kalau nak buat perjumpaan awal, mungkin nak guna LCD dan sebagainya, tapi mungkin kena berhubung dengan kita dululah, insya-Allah. Sebab kita akan tinggalkan barang-barang ni di sini lah. Dengan speaker box tiang tu saja mungkin saya akan berbalik lah, sebab kita tak boleh nak guna lagi dan kita nak pilih control room ni. Jadi insya-Allah, terima kasih banyak atas semua semangat tuan-tuan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan, alhamdulillah Allah telah izinkan kita dapat melaksanakan hasrat kita di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambahlah keberkatan, khususnya kesedaran masyarakat dalam menuntut ilmu di tempat kita ni. InsyaAllah tuan-tuan tolonglah war-warkan lagi kelas-kelas kita yang ada di sekitar kawasan Krian ni. Itu juga khususnya untuk di sini, dan ajaklah kawan-kawan setiap hari Jumaat dan sebagainya, Sabtu dan Ahad di semua tempat-tempat paksi kita, insyaAllah. Jadi saya kira setakat tu saja yang ingin saya sampaikan. Jemput apa tu Ustaz untuk bacakan doa untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya tuan-tuan dan puan nak beramal tanpa perlu tapis banyak lah, tuan-tuan dan puan baca direct terus kitab Riyadhus Shalihin terjemahan yang tu tak payah fikir panjang, memang clear habis. Ada pun kitab-kitab lain tu kena nak tengok dulu, saya kena tengok dulu bahawa saya apa sesuai. Tapi Riyadhus Shalihin amalan Rasulullah, macam Mustafa Rasulullah, memang dia dan Allah Taala. Kita lakukan dengan takbir kafarah dan salat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.